Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Video kita pada kali ini, saya ingin menyentuh tentang satu benda yang tengah viral ketika ini, tak kiralah dekat TikTok ataupun dekat Facebook dan juga di mana-mana sahaja, iaitu berkenaan dengan Menteri Pendidikan kita memang cukup pantang kalau anak-anak disebut perkataan kafir. Jadi, kita nak lepas satu lah masalahnya. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan sekalian. Sebetulnya, saya bukanlah first time tahu benda ini sebenarnya. Saya dah dapat video yang memaparkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq yang mengatakan bahawa dia mengharamkan perkataan kafir itu diucapkan ke rumah dia itu ketika awal-awal puasa lagi sebenarnya. Iaitu ketika tengah kecoh pasal isu kantin boleh buka, tak boleh buka dekat sekolah masa itulah. Tetapi oleh kerana pada ketika itu saya banyak buat video menghentam Fadlina, mengkritik beliau berkenaan polisi yang karut-marut itu, maka saya mengambil keputusan tidak mahu ulas berkenaan dengan hal berkenaan kafir-kafir ini sebab saya tak nak lihat macam ada personal vendetta terhadap Fadlina. Saya kritik Fadlina kerana polisi-polisi beliau yang karut-marut itu saja. Kalau saya tambah dengan ulas dan hentam beliau berkenaan dengan isu kafir ini, maka saya takut nanti saya dilihat macam ada dendam peribadi terhadap beliau pula. Sedangkan benda itu bukanlah sedemikian. Tetapi memandangkan sekarang ini perkara itu tengah viral pada ketika ini, maka saya rasa tak ada masalah kot kalau saya ulas sekarang kan. Dia macam ni lah tuan-tuan sekalian. Semuanya berakar umbi daripada video ini. Dia tak berkat lagi sebab ibu jadi orang kafir. So this kind of mentality, perkataan kafir pun saya haramkan dalam rumah. Apatah lagi bila dengar anak dapat pick up dari luar, ya. Jadi itu adalah antara pengalaman ngeri saya lah di sekolah bila saya dapat anak saya pick up kataan yang saya tak ajar di rumah, tak boleh sebut di rumah, ya. Tapi maknanya disebut di kalangan dalam kelas dengan satu konotasi tak berkat hidup kerana kerja dengan orang kafir. Sedangkan kita ini, ya, dalam masyarakat yang progresif ni, dan bila bercakap tentang literasi, warganegaraan, kita bercakap tentang hak rakyat Malaysia mengundi dan undi itu datang daripada non-Muslim juga. Macam mana kita ada label-label macam tu? Sedangkan tanggungjawab kita adalah untuk menerangkan Islam itu yang lebih cantik, yang lebih baik. Dekat sini tuan-tuan sekalian, saya nak berlaku adil pada Fadlina. Dia ada menceritakan tentang beberapa perkara kat situlah. Yang pertamanya ialah dia tak suka anak-anak dia sebut perkataan kafir dekat rumah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia sendiri tak ajar anak dia untuk guna perkataan kafir. Yang ketiganya, dia cuba untuk masuk dalam konteks uslub dakwah di mana dia kata kalau dakwah terhadap orang-orang bukan Islam ini, kita jangan guna perkataan kafir. Jadi itu tiga item utamalah. Saya bersetuju dengan beliau berkenaan pendekatan dakwah itu sebab memang betul. Even almarhum Tuan Guru Ni Aziz pun pernah mengajarkan kepada kami orang-orang PAS, kalau kita nak berdakwah terhadap orang-orang bukan Islam, maka kita gelarkan perkataan yang mereka suka dengar. Jangan gelarkan mereka dengan perkataan kafir kalau kita berdakwah dan sebagainya. Sebab benda tu, walaupun perkataan itu perkataan yang bukanlah satu konotasi yang jahat, tetapi ialah kadang-kadang pemahaman orang lain-lain kan. Jadi boleh guna perkataan non-Muslim, no problem. Bahkan macam ini. Posting dari Pasti Negeri Selangor pun guna perkataan non-Muslim. Dia tak guna perkataan kafir. So tak ada masalah pasal tu sebenarnya. Masalah timbul. Masalah muncul bila Fadlina kata dia haramkan penggunaan perkataan kafir itu dekat rumah dia dan dia tak ajar anak-anak dia untuk guna perkataan kafir itu. Membawa maksud Fadlina memang tak bagi sama sekali anak-anak dia sebut perkataan kafir dekat rumah beliau. Jadi di sini menimbulkan beberapa persoalan. Persoalan yang pertama ialah adakah mereka ini tak baca Al-Quran dekat rumah? Sebab dalam Al-Quran, tak ada cerita perkataan kafir yang diucap beratus kali dalam Al-Quran itu. Tetapi setiap ada satu surah khusus untuk orang-orang kafir, iaitu surah Al-Kafirun. Di mana ayat pertama pun dah kata macam ni dah. Qul ya ayyuhal kafirun. Habis tu takkan Fadlina, oleh kerana dia kata dia mengharamkan perkataan kafir itu dekat rumah dia, maka ayat tu berubah seperti ini. Qul ya ayyuhal non-muslimun. Kacau bang kalau macam tu. Jenuh bang. Elok-elok dapat pahala, dapat laknat masalahnya. Sebab apa? Sebab mengubah perkataan Al-Quran. Ataupun kita dekat raya ni masalahnya kan. Dekat takbir raya ni ada lafaz macam ni tau. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun.
Takkannya last tu tukar kepada walau karihal non-muslimun. Lagi betul bang. Buruk bunyi masalahnya tu tak? Jadi itu persoalan kita. Memandangkan Fadlilah ni mengharamkan penggunaan perkataan kafir dekat rumah dia. So adakah macam itu jadinya kat rumah dia sekarang ini? Nombor duanya tuan-tuan sekalian, kafir ini bukan perkataan yang direka-reka oleh mana-mana ulama. Tidak. Bukan Tuan Guru Haji yang direka. Bukan Nabi Muhammad pun reka sebenarnya. Tetapi perkataan al-kafirun itu adalah perkataan dari Allah. Allah yang sebut dalam Al-Quran. Allah yang telah menoktahkan perkataan itu merujuk kepada mereka yang menolak Islam. Mereka itu digelar sebagai kafirun. Selain daripada kafirun, mereka juga digelar sebagai musyrikun, sebagai jahilun dan macam-macam lagi. Tetapi kafirun itu adalah perkataan biasa untuk mereka yang menolak agama Islam. Jadi perkataan ini perkataan Allah. Siapa kita hendak mengharamkan satu perkataan yang baik yang datang daripada Allah itu dalam isi rumah kita? Tak kena macam tu tahu tak? Mengharamkan sesuatu yang datang daripada Allah pada ketikanya Allah tidak mengharamkan perkara itu, tak kira apa jua situasi, adalah benda tak betul sama sekali. Dan benda itu melambangkan kelemahan iman kita sebenarnya tuan-tuan sekalian. Sebagai seorang Muslim, sampai perkataan kafir pun kita takut nak sebut. Dek kerana takut mengguris hati pihak-pihak tertentu. Kalau anda tak percaya kata-kata saya, anda tonton petikan ceramah daripada Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin ini. Dekat Kabul tu, ada satu tempat dekat Afghanistan, satu tempat pendakwa-pendakwa tak berjaya mengislamkan tempat tu. Tempat tu dipanggil Kafiristan. Tanah kafir. Dan orang kat situ tak sensitif pun dia panggil kafir. Orang kat Malaysia je sensitif dia kena panggil kafir. Tuan-tuan, saya belajar public safety diving. Public safety diving ni menyelam untuk menyelamatkan dekat US tau. Dekat Georgia. Dekat Fort Benning. Sebenarnya pilih untuk belajar public safety diving tu. Dekat situ tu tempat tentera US di training. Antara biasa mereka pergi Iraq, pergi Afghanistan waktu tu. Orang Islam panggil dia kafir, tak sensitif pun. Malah dia ada satu batch infidel. Infidel tu kafir. Kafir. Malah ada yang ekstrim lagi. Infidel eat pork. Al-kafir ya'kulul khinzir. Tulis tu. Mana kafir makan tut, makan khinzir. Tak sensitif tuan-tuan sekalian. Orang Malaysia mengenai ada. Bukan perkataan kafir itu bukan kita buat. Allah yang panggil. Perkataan itu kan Allah yang turunkan. Kenapa kita rasa inferiority complex, rasa rendah diri nak panggil orang kafir? Bukan jahat, kafir harbi je. Ke korang kafir harbi? Soalan dia. Kafir harbi je memang kafir jahat. Kafir orang tak ada beriman. Jangan jadi kafir harbi lah. Jadi kafir yang baik. Maksudnya, jangan berserang orang Islam. Perkataan kafir pun sampai kita orang Melayu, jangan panggil orang kafir. Perkataan tu Quran sebut, firman Allah sebut. Allah yang sebut. Kalau kita rasa rendah diri nak sebut, kena cek balik kita punya iman. Betul saja kata ni. Tak usah orang lain cek, kita cek. Kalau agak-agak kita kata, ya aku ni sampai takut cakap istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, minta ampun Tuhan, aku ni lemah sangat sebenarnya. Sampai aku nak sebut benda kebenaran pun susah Tuhan. Lemahnya kan Nabi sebutkan, selemah-lemah iman tu apabila kat hati kan. Apa ni Quran tu? Jangan langsung macam tu. Dekat sini Ustaz Muhammad Abdullah kata terang-terang dah. Detail dia kata. Simple je. Kalau kita nak sebut perkataan kafir pun kita takut, maka lemah sangatlah iman kita masalahnya kan. Lemah sangat dah masalah kita ni. Sebab perkataan yang memang datang dari Allah pun kita tak nak sebut sebab nak jaga hati orang. Teruk sangatlah bang masalahnya kan. Tetapi ada juga orang kata kat saya, "Oi, Tuan Guru Aziz pun tak pernah ucap perkataan kafir lah nak ceramah dia. Engkau siapa?" Baik, anda tonton keratan daripada ceramah almarhum Tuan Guru Aziz satu ketika dahulu. Kita kata, aku menteri besar, aku Perdana Menteri. Perdana Menteri ni hak rakyat letak demo. Ambo orang yang menteri besar kerana rakyat undi ambo. Hak rakyat undi, hak kita bergelaran pada orang atas dunia lain. Pakai akhirat lagu tu juga kau. Ambo ni mursyid am, tapi akhirat kelak mursyid am juga kau. Ambo ni menteri besar, akhirat kelak menteri besar juga kau. Ambo ni besar gapo kita panggil macam-macam datuk ben. Akhirat datuk juga kau. Nak fikir molek, hak orang beri gelaran lo ni orang. Akhirat kelak tak ada gelaran ni. Semua Tuhan beri belaka. Kalau Tuhan kata dia ni mukmin, walaupun tak ada gelaran sikit apa, mukmin dah. Kalau Tuhan kata dia ni kafir ke munafik, walaupun gelap, tamu-tamu berguni-guni datuk ke apa, akhirat kelak neraka juga.
Dekat sini pun nampak. Tuan Guru Aziz sebut je perkataan kafir. Bukan tak sebut, sebut saja. Sekarang ni anda kena bezakan tahu. Untuk konteks uslub dakwah dan juga untuk konteks penggunaan kita selaku umat Islam. Kalau untuk uslub dakwah, kita nak berdakwah terhadap orang-orang yang bukan Islam ini, orang kafir ini. Yes, kita gunakan perkataan bukan Islam. Sebab kita nak jentik hati dia. Kita nak panggil dia dengan perkataan yang mereka suka dan sebagainya. Tak ada masalah pasal tu. Tetapi untuk konteks kita sendiri, sesama anak beranak kita, sesama jemaah kita, sesama masyarakat, sesama Islam kita, takkanlah kita nak kata, oh aku haramkan punah kafir kat rumah aku ni kan. Anak-anak aku kalau sebut kafir, aku lempang dia. Oi, tak boleh macam tu bang. Itu adalah benda yang sesat lagi menyesatkan. Lagi satu saya nak tanya kepada Fadlina. Sekarang ini dia pihak kerajaan Perpaduan Madani ini, mereka cukup suka guna perkataan Al-Khawarij merujuk kepada penentang-penentang kerajaan, betul tak? Jadi saya nak tanya kepada Fadlina. Perkataan kafir itu datang daripada Allah Ta'ala, ditujukan kepada orang-orang bukan Islam, yang itu anda tak berguna. Bagaimana pula dengan perkataan khawarij yang ditujukan untuk merendah-rendahkan orang Islam yang lain? Adakah anda guna perkataan itu? Ataupun anda haramkan? Ataupun tiba-tiba anda kata, oh khawarij tak apa, no problem, sebab benda itu memang situasi terjadi pada ketika ini. Sekarang itu soalan saya kepada Fadlina, mungkin anda boleh jawablah. Tetapi at the end of the day, tuan-tuan sekalian, kita kena faham satu perkara tau. Untuk sesuatu benda yang datang dari Allah Ta'ala ini, kalau tidak ada jelas dalil pengharamannya, kita jangan haramkan. Jangan suka-suka hati kita nak menidakkan sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala, apatah lagi kalamullah, kalam Allah yang dipelihara keabsahannya daripada dulu sampailah ke akhir zaman, sampai ke hari kiamat. Siapalah kita untuk menolak perkataan-perkataan Allah. Jangan sampai nanti tuan-tuan sekalian, anak-anak cucu kita yang duk tengok kita terlampau pondan sangat semata-mata hendak menjaga hati orang-orang tertentu ini, mereka akan datang pada kita dan tanyakan soalan pada kita, kerana kitalah punca masyarakat menjadi semakin rosak pada masa-masa yang akan datang. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?